Kembali dalam Ismino Channel. Thank you very much for watching this video. And sekarang ni aku try untuk buat vlog setiap hari lah, insyaAllah kalau dapat. Walaupun aku agak busy awal-awal ni untuk bekerja di dalam bidang government ni, dalam bidang architecture. So sini aku ingin memberikan sedikit tips tentang interview dalam SPA ataupun mana-mana dalam sektor kerajaan. Interview dia memang sangat-sangatlah berbeza berbanding swasta dulu. Korang kena ingat tu. So pertama sekali aku ingin bagi tahu SPA 9 ataupun SPA 8 dulu, korang sentiasa kena update supaya mana dah tahu kan, rezeki tiba-tiba dipanggil. Sebab mana-mana dalam kerajaan punya sektor, tetap yang di dalam SPA tu juga diorang akan ambil nama-nama tersebut. Mana-mana yang memang sudah update, sudah memang lengkap apa itu ini, itu yang diorang akan panggil untuk interview dulu. Kalau tidak interview pun pergi kepada exam. And kesemuanya bergantung kepada rancangan Malaysia ke-11, ke-12, mungkin ada ke-13 akan datang nanti. Tidak tahulah itulah. Tapi so far kalau ada perancangan begitu, memang diorang akan hire ramai orang. So in term of kabel ataupun tidak tu, alhamdulillah aku telah buktikan diri aku tanpa sebarang kabel aku dapat masuk government sector. Alhamdulillah, rezeki lah tu. Tapi itu pun dalam kontrak lah. Sebab sekarang ni memang semua pun kontrak tanpa permanent. Mungkin adalah rezeki masing-masing yang boleh dapat permanent juga. And itu tidak kisahlah tu, itu belakang cerita lah tu. Yang penting sekali update your SPA. Selesai tu, bila korang dipanggil interview tu nanti, korang kena pastikan diri korang kemas. Okay, first kali mesti kemas. Nampak macam orang-orang dadak government lah, budak baik gitu. Complete, pakaian kena kemas, jangan terlalu fancy. Lepas tu kalau boleh guna baju kemeja warna putih lah, baju kurung tu kena proper juga. Okay, untuk yang perempuan. Lepas tu kena pakai tie. Kalau ada blazer, pakai je blazer. Itu bahagian appearance. First kali memang diorang akan tengok appearance dulu. Apa-apa pun itulah menjadi poin utama untuk diorang pilih seseorang itu. So second ialah rambut. Rambut tu kena sentiasa rapi lah. Memang kena macam sekarang ni lah, kena pendek lah apalah. Jarang juga pendek rambut gini. Janggut kena kemas, misai kena kemas, supaya nampak lah yang korang ni macam wow, menarik untuk dipilih. First impression tu penting. Sesudah itu baru kepada cara pertuturan bila korang masuk ke pusat-pusat interview ataupun berjumpa dengan panel. Macam biasa, tunduk dulu, bagi salam, apa-apa itu ini. Selesai itu, bila dia suruh duduk, baru korang duduk. Lepas tu, sebelum korang memulai conversation tersebut, pastikan korang tengok dulu, analisis kejap siapa penginterview korang tu, sama ada puan ke, tuan ke, datuk ke, datin gitu. Gunakan nama tersebut. Lepas tu bila dia bagi tahu sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, contohnya macam okay, introduce yourself. Tiba-tiba dia cakap English gitu, korang pun start dengan bercakap dengan bahasa Inggeris. My name is Muhammad Izzuddin bla 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 bla. Kalau sekiranya panel sebut dalam bahasa Melayu, korang pun terus sebut dalam bahasa Melayu. Mulakan dengan bahasa Melayu. Maksudnya fleksibel lah, supaya dorang selesa. Bila dorang cakap English, korang pun cakap English. Bila cakap Melayu, korang pun cakap Melayu. And then seterusnya kepada soalan killer lah. Boleh dikatakan sebagai soalan psycho yang government ni selalu bagi, ialah kenapa nak kerja di bidang government ni? Kenapa tidak kerja tempat lain? Kenapa tidak kerja di swasta? So benda tu yang menjadi tanya-tanya ramai orang lah. Dan jawapannya senang saja. Korang kena yakin yang korang ingin belajar something lah, apalah. Jawapan tu kena yakin lah. Janganlah macam ya kan, macam terfikir gitulah. Itu menyebabkan poin korang di dalam government akan dipotong. Satu lagi, korang kena jujur lah dengan korang punya experience ke apa. Jangan sembang terlalu kencang sampai isi korang hilang. Itu paling dorang tidak suka tu. Sebab yang penting sebenarnya cara untuk korang menjawab dengan panel. Contoh macam korang menjual produk korang, contoh produk tu produk ubat gigi. Jadi try untuk convince people about that toothbrush. Ubat gigi, toothbrush, toothpaste.
Gitu. Dari situ barulah dorang yakin macam okey dia ni pandai untuk bercakap. Sebab kadang-kadang dorang ni pilih orang yang pandai bersembang dengan dorang, bersembang dengan ada ilmu, bukan kosong lah, maksudnya ada ilmu di sini. Itu tips yang ketiga ya. Okey. Tips keempat pula, cara korang bagi gesture kepada soalan-soalan tu, macam yang aku bagi tahu tadi kan, soalan killer ke ataupun soalan psycho, sentiasa yakin. Lagi-lagi bila dibagi tahu, korang yakin ke kalau kita orang post korang pergi Labuan ke, Kedah ke, Terengganu ke, bukan di KL ke, sanggup. Dari situ ramai orang terciduk kenapa? Macam alamak, kena posting pergi Sarawak, kena posting pergi Labuan, jauh-jauh semua. And salah satu yang paling senang, korang just yakin, korang jawab yes, insyaAllah sanggup. Gitu ya, simple. Sebabnya memang akan berlaku posting ke sana sini lah kalau dalam jabatan government ni. Di mana ada kekosongan, di situ korang akan posting sebenarnya. So di antara korang mengisi kekosongan di dalam jabatan ataupun korang replace dengan orang lain yang pindah kepada jabatan lain, iaitu orang upgrade pangkat gitulah. Okay. So macam aku sendiri pun, situasi akulah, aku sendiri pun replace dengan orang lain, which is orang yang lagi berpengalaman dengan aku. And aku macam skeptical lah dengan badan kerajaan, macam mesti dorang ni kurang pandai bekerja lah, apalah, lembab lah gitu. Itu daripada pandangan aku sendiri lah, minta maaf banyak. Tapi to be honest, sebenarnya dorang lagi power daripada orang-orang swasta. Kadang-kadang kita tidak nampak benda ni, sebab kita sudah biasa dengan kita punya kehidupan di swasta. So kita pun pandang rendah dengan budak-budak government ni. Tapi sebenarnya bila aku masuk situ, aku sendiri pun rasa terciduk bila skill diorang lagi power daripada aku. Baru dalam seminggu lebih aku dalam tu, aku rasa macam alamak, banyaknya aku perlu belajar lagi ni. Sistem aku tidak tahu, BIM, macam penggunaan Revit tu secara dalam pun aku macam lemah lagi. BIM modeler, BIM coordinator, macam wow, diorang punya ilmu lagi besar daripada kita. Walaupun scale of building scale diorang agak standard lah, just medium rise gitu, yang bukan high rise ataupun customized punya building. Tapi banyak benda yang korang akan belajar di situ. Macam ni situasi aku cerita pasal arkitek J41 yang aku bertugas sekarang ni lah. Itu secara briefly lah, secara mendalam tu tidak boleh diceritakan lah, disebabkan itu merupakan rahsia kerajaan. Itulah. Okay. So itu saja pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Sekiranya korang ada sebarang soalan ataupun pendapat untuk buat tentang vlogging, daily vlogging, bagi tahu saja. Sebab sekarang ni aku menggunakan DJI Osmo Pocket 2, which is sangat mudah untuk aku buat vlogging di mana-mana saja yang aku suka. Okay, jumpa lagi next time. See you. Dadah.